114 perenggan 3. Wa sunna nutkum bimanwiyin qabla takbir lisa'idal lisanul qalba wa khurujam min khilafi man awjabah. Maksud dia sunat pula. Sunat maknanya mengucapkan niat sebelum takbir. Sebelum kita niat nanti, sebelum kita takbir, kita bangun tu belum kita takbir ni, kita bangun dulu. Kita bangun tu, lepas tu kita niat dalam bahasa Melayu, saja aku sembahyang fardu zuhur. Lepas tu Allahu Akbar. Maksud Allah tu kita niat aku sembahyang fardu zuhur. Usolli fardu zuhri tu maksud tu bahasa Arab. Orang Arab boleh lah. Orang Melayu kita terjemah dia aku sembahyang fardu zuhur. Dia bangun tu kita kata di lisan kita aku sembahyang fardu zuhur. Aku niat ni kita ni aku sembahyang fardu zuhur dengan mulut dengan lidah kita. Lepas tu baru kita niat angkat tangan Allah. Baru ingat lah kita aku sembahyang fardu zuhur. Ingat niat tadi. Ingat kita niat sembahyang fardu zuhur. Itu maksud dia. Sunat kita usolli dulu tu saja sembahyang tu. Kalau niat hati ni itu hukum sembahyang, hukum qalbi tu. Sunat dulu. Usolli fardu zuhri, aku sembahyang fardu zuhur. Allahu Akbar. Maksud Allah tu adalah hati kita. Kita nyatakan hati kita aku sembahyang fardu zuhur. Pada hati ni niat dipanggil hak luar ni lapan niat. Lapan niat tu hak di luar tu sebut di mulut tu sunat, hak hati tu aku sampai fardu zuhur tu wajib kerana dia hukum sembahyang. Di sini orang banyak petikai nak kaum muda. Kaum muda ni lawan dia kaum tua. Kaum muda maksudnya satu golongan pada masa kebangkitan umat Islam di Timur Tengah. Ada ulama moden. Ulama moden di sana dia membuat pembaharuan dari segi ilmu-ilmu Islam. Termasuk juga tauhid, fiqh, itu dia. Tasawuf dan lainnya dia buat ilmu-ilmu Islam tadi disusun betul-betul ikut apa yang disebut dia nyata dalam Quran dan hadis saja. Itu dia. Dalam sembahyang pun ikut Quran dan hadis. Kalau ada sesuatu yang kita buat dalam sembahyang kita yang tak sebut dalam hadis, dalam Quran, itu dipanggil bid'ah. Bid'ah tu sesat. Siapa tak sesat tu masuk neraka. Kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Tiap-tiap bid'ah tu sesat, siapa tak sesat tu masuk neraka. Ini yang dia pegangnya. Dari bab hukum ni, bab ibadatnya dia kira kita ikut Quran dan hadis saja. Tak boleh nak pakai kias, tak boleh nak pakai lawan Quran dan hadis, tak boleh. Jadi oleh sebab usolli pada zuhri tu, waktu kita kata tu usolli pada zuhri arba rakaatin, itu pun akad Allah Akbar tu. Usolli ni hak depan takbir tu, belum takbir tu itu dia bid'ah tu. Kerana Nabi tak kata begitu. Nabi bangun itu Allah Akbar, usolli begitu. Itu kalau kita buat hari ni masuk bagian bid'ah. Menurut ni lah. Menurut kaum muda. Kaum muda lah. Kaum muda dia bagi orang yang tak mau pindah-pindah buat ibadat. Ibadat kemas dah, molek dah, cukup dah. Macam rumah tu ada pintu, ada dinding, ada atap, ada tikar dah, ada cukup dah. Apa kita tambah lagi? Apa nak innovate lagi? Dia nak bakar kemas dah, cukup. Kalau kita masuk se je tu masuk. Zikir tu begini-begini. Masuk se je hak lain masuk.
Nabi dah sebut bid'ah nama dia. Itu kaum muda. Kaum tua lain sikit. Kaum tua otak dia kita panggil linear sikit. Linear ni makna ni lembut sikit. Dia kata kalau begitu dalam 4 haji Nabi ada juga masa dia niat haji, Nabi sebut labbaik Allahumma labbaik hajjan wa umrah. Itu dia. Itu dia lafaz belum Nabi buat kerja haji. Nabi sebut labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak. Itu dia lafaznya. Dan hati niat haji. Dalam haji ada begitu, bab sembahyang ada juga. Soleh pada zuhri, anu labbaik Allahumma labbaik labbaik hajjan wa umrah anu. Jadi boleh pakai belaka. Itu dia kata sini. Sunat mengucapkan niat sebelum takbir. Aku sebelum zuhur tu kita kata dengan mulut kita soleh pada zuhri tu belum zuhur tu sunat maknanya. Agar dengan mengucapkan ini hati mudah konsentrasi. Bila kita kata soleh pada zuhri, aku seperti zuhur tu, hati kita mudah ingat. Mudah ingat. Tupu pada aku nak semayang ni. Mudah ingat. Sebagai meyakini, sebagai menyingkiri, menolak perselisihan dengan pihak yang mewajibkannya. Sebagai kita nak keluar daripada ulama mengatakan wajib. Ada ulama kata aku semayang fardu zuhur, Allahu akbar. Kata dengan mulut gitu, lisan gitu wajib juga. Ada ulama kata gitu. Itu dia. Jadi kita nak hak kita ni usolli pada zuhri ni sunat. Ulama kata usolli pada zuhri ni belum takbir tu wajib ada juga. Jadi kita nak hak dia wajib, kita ngai je. Betul juga. Hak kita ni sunat, betul juga. Ngai. Macam kita sembahyang kosong juga. Tahu tak sembahyang kosong? Sembahyang kosong maknanya kalau kita sembahyang kosong, dua merhalah dari sini ke Paka. Harus kita boleh kita sembahyang kosong daripada sini lagi dah lepas keluar kawasan kampung kita. Harus saja kita sembahyang kosong kalau kita nak berjaya sampai ke Paka, harus je. Bukan sunat, harus saja, boleh saja. Nak sembahyang kosong, nak sembahyang tamu kosong tak apa. Tapi kalau sekiranya kita kosong tu sampai 3 merhalah di sini kuatang, sunat pula sembahyang kosong. Maknanya kalau kita nak sembahyang zuhur 4 rakaat boleh. Lebih baik kita sembahyang kosong 2 rakaat sunat. Ingat baik tu. Mazhab Hanafi kata wajib. Hak dia kata wajib betul juga. Kita rai dia. Betul. Dia pun kata kita betul sunat belaka. Molek tu kan. Rai dia. Dia rai kita. Hak dia berat sikit. Wajib. Tak sembahyang kosong tak usah. Haram. Kita sunat je. Nak kosong lagi bagus. Lagi sunat lagi bagus. Kamu kosong pun jadi harum. Itu dia. Itu kaedah fiqh dia panggil al-khuruju minal khilafi mustahabbun. Kalau berlaku khilaf ulama, orang ni kata wajib, orang kita kata sunat. Cara kita nak keluarkan jangan jadi bercanggah dengan dia, kita pakai kaedah mengai. Hak dia kata wajib. Boleh kita ikut dia. Dia kata wajib nak ikut kita, boleh jatuh sunat macam hak kita. Tu orang mengai. Poi molek kalau fiqh comel akhlak dia, bukan macam kita duk hibalah. Comel. Ada al-mura'atu indal ikhtilaf. Comel tu itu dia. Itu nak belajar fiqh cara tu boleh kita nampak fiqh tu jadi rahmat. Ikhtilafu ummati rahmah. Nabi kata
Persisahan pendapat umat aku di antara ulama tu jadi rahmat pada kamu. Ada yang berat, ada yang senang, ada yang sunnah, ada yang tak masyita, pilih apa kita nak. Tak apa-apa pilih. Nak ambil wajib kau banyak pahala. Nak ambil sunat sikit-sikit pahala. Tapi bukan kosong. Pahala ada juga sunat tapi sikit. Kalau wajib penuh sunat 1%. Gitu dia. Tapi ada juga orang kita pasal ada belajar sampai dia nak pergi kelompok sampai dia kuantang mari teh kosong tambah apa tambah saya nak semayang 4 rakaat senang sikit. Jaga tu itu menggambarkan di si jahil. Mazhab Hanifah kata haram semayang itu. Mazhab kita harus dia makruh jawabnya. Sunat kan lawan makruh. Jadi kau kurang pahala tau. Dia tolak tu hak sunat tu buatlah sembahyang kosong. Nak taman juga kononnya. Salah hukum tu tak pakai. Hukum kosong nak menyenangkan kita. Kita nak nak merekahkan masa kita musafir tu. Jadikan 2, jadikan jamak, gitu dia. Ni tak. Apa dia kata? Nak ambil banyak dia, 4 orang. Boleh pahala. Padahal ini bukan pahala apa, bukanlah negeri ni. Musafir, sunat kan? Lagi banyak pahala kalau kosong. Itu cara dia. Itu cara dia. Walau syakka hal ata bi kamalin niyati aw la aw hal nawa zuhran aw asran bi an zakara ba'da tuli zamanin ba'da ithniyani bi rukunin walau qawliyan kal qira'ah batal salatu aw qablahuma fala. Bila seseorang itu merasa ragu, sudahkah niat dengan sempurna atau belum, atau niat solat asar atau zuhur, maka jika ia ingat kembali setelah tempoh yang cukup lama atau sesudah dia menunaikan 1 rakaat solat sekalipun berupa ucapan, misalnya membaca Al-Fatihah, ada batal solatnya. Tapi kalau mengingat sebelum itu, solatnya tetap sah. Kita semayang, kita semayang kata dia. Tengok sini, kita tengah semayang, tengok dia. Kita syak, Allahu Akbar, rakaat tidak, sujud yang kedua, bangun balik, kita syak. Sudahkah niat dengan sempurna atau belum? Tadi aku niat duk sembahyang zuhur tadi, dah sembahyang lagi tu. Itu dia. Atau niat ada tadi nak takbir tadi aku sembah zuhur tu, niat ke tidak? Atau niat asar atau zuhur, aku niat kok jadi takruk dia aku sebut aku niat sembahyang apa? Aku ingat sembahyang asar ke aku niat sembahyang zuhur? Itu was-was. Maka jika ia cukup lama atau sudah menunaikan 1 rukun solat sekalipun yang berupa ucapan, misalnya membaca Al-Fatihah, adalah batal solatnya. Kalau niat kita dalam semayang, kalau kita was-was, ingat baik, bisa tu benda tu, batal solat kita tu. Tengok enah dia. Kalau kita lupa rakaat, kalau kita lupa rakaat, dia semayang. Dia semayang, terus kita duduk. Payah berlaku gini tau. Orang semayang malah duduk, mudah berlaku. Orang semayang duduk, dia tak boleh berdiri, dia duduk gini. Allahu Akbar. Dia tak ingat nak rakaat ni. Allah Akbar tu, terus dia sujud.
Sujud. Sujud. Allahu Akbar. Dia tak ingat rakaat tu benda. Yang patutnya Allahu Akbar, baca alham, dia rakaat. Ini tidak. Sujud yang pertama. Duduk antara dua sujud. Sujud yang kedua. Baru dia ingat. Aku rakaat ni. Rakaat tak? Itu dia. Dia bangun itu. Rakaat tak tadi? Nampak kan dia tu? Ini berlaku di kalangan orang tua-tua. Dia gini nak khabar. Agak faham mulai. Saya ambil dulu semayang belah berdiri. Semayang berdiri. Senang sikit boleh nampak. Allah. Baca alham. Bismillah. Alham. Waladdallin. Kita dah rakaat terus sujud. Sujud Aduh dah ada sujud. Sujud yang kedua. Masa sujud yang kedua tu baru kita tengok tak rakaat lagi. Tak rakaat dia. Ingat, yang kita lupa tu rakaat. Kita bangun balik semula. Caca, rakaat. Ini tidak. Sujud. Baru boleh rakaat tu dia. Tapi kalau dia sampai rakaat yang kedua, tengok. Allahu Akbar. Baca alham. Bismillah. Waladdallin. Tu dia sujud. Dia atau dua sujud. Sujud yang kedua. Dia bangun cacang. Dia baca alham. Waladdallin. Dia rakaat. Masuk rakaat sama rakaat sampai masa lah. Tadi lupa rakaat. Dan rakaat yang kedua dia ingat dia tengah rakaat. Dia kena tambah serakaat belakang. Kena rakaat. Ni tak pakai serakaat. Tambah serakaat belakang. Kita tak faham tu? Jadi tambah serakaat belakang je lah. Kalau tak faham, tak apa. Cuba tanya tu berjalan tak apa. Kalau tak faham, jangan tanya, tak apa. Kalau dah sampai rakaat yang pertama tu, dia boleh bangun sebelum rakaat. Terus semayang. Dia cukup rakaat tu. Kalau 3, 4. Gitu dia. Saya ulang semula. Tengok. Dia masuk semayang. Biasanya orang banyak kerja lah. Orang sibuk. Lupa dia. Dan semayang. Banyak kerja luar lah. Ataupun orang nyanyuk lah. Orang tua. Semayang apa ni? Semayang zuhur. Allah. Baca alham. Bismillah. Alham. Allah. Terus sujud. Tinggal 2 rukun fi'li. Rakaat dia tinggal, i'tidal tinggal tak? You tak tahu? Dah masa tu rakaat tu dia sujud yang pertama. Dia ingat lagi dia ingat rakaat. Sujud yang kedua. Dia ingat lagi. Bangun caca bangun. Saya tinggal rokok tadi ke saya buat was-was. Tak tahu, dia syak. Ya? Rokok semula. Ini tidak.
Sujud. Bila duduk sujud. Yang kedua bangun. Baru dia kira 1 rakaat. Tambah lagi 2 lagi kalau sembahyang garik lah. Tu. Tapi kalau dia lupa niat rokok tadi, bila sampai rakaat kedua baru teringat. Tengok. Ni ke yang kedua Allahu Akbar. Baca bismillah. Alhamdulillah. Dia sujud. Tinggal rokok dan ni tidak lah. Sujud pertama. Sujud kedua. Dia bangun cacah. Baca alham. Tak tu. Dia pun rokok. Baru sedar dia tak ada tinggal rokok tadi. Hak ni baru dikira 1 rakaat. Dia ni tidak sujud. Tambah rakaat belakang. Boleh nampak tak? Sama juga kita tinggal Fatihah gitu juga. Maknanya sembahyang kita tu tidak tertib dah. Tak tertib lah. Allahu Akbar. Baca lah. Rakaat apa ni sujud. Duduk sujud. Yang kedua. Bangun cacang. Baca alham. Rakaat. Tak tertib tu. Pasal apa? Tak tertib dia tinggal rakaat. Dia tinggal tidak lah. Jadi maknanya kalau sembahyang kita tu tidak tertib, maknanya sebab lupa dan sebagainya, waswas, bila sampai ke peringkat hukum yang tertinggal tu sama sampai. Kalau tinggal rokok, masuk rakaat kedua, baru teringat dia rokok ketika itu. Habis rakaat tu boleh ke dia tu. Kalau dia belum sampai rakaat yang kedua tu, dia ingat dia pada masa dia sujud, baru dia tinggal rokok. Dia bangun terus lah. Bangun terus tu, kalau dia bangun terus tu panggil gitu dulu. Bangun terus tu, tempat Nina sekejap. Rokok. Tidak. Itu dia. Tak mau rakaat dia belakang. Itu cara dia. Nak menyempurnakan rakaat itu. Itu saja maksud dia. Kalau sampai lebih daripada itu ke, tak pakai sembahyang tu. Tambah rakaat lagi belakang tu. Itu ibarat gitu, ibarat ni. Itu cara dia. Itu dia. Itu juga hukum apa ni, hukum PLI ke, hukum kauli ke, macam bacaan Fatihah. Kita sembahyang. Allahu Akbar. Tak baca Fatihah dah. Terus kita rakaat. Ni tidak. Masuk rakaat kedua, kita ingat Fatihah kita tinggal. Tambah rakaat lagi belakang tu. Itu cara dia. Itu dia. Masa sampai situ dah tu. Tambah belakang tu. Takbiratul ihram ni. Ini takbiratul ihram ni kata dia. Takbiratul ihram ini berdasar hadis yang disepakati ulama. Bila kamu melakukan solat, bertakbirlah hendaknya. Bila kamu nak sembahyang dan bila kamu laku sembahyang. Laku sembahyang maknanya buat sembahyang. Bila kamu buat sembahyang bangun tu, takbir Allahu Akbar. Bila kamu sudah sembahyang, bersalanglah kamu at-taslim. Assalamualaikum. Cukup dah tu, sekat min je. Assalamualaikum. Warahmatullahi sunnah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Sunnah je. Tu wajib tu, hukum tu. Assalamualaikum, sekat min. Assalamualaikum. Assalamualaikum.
Warahmatullah tu sunat je. Tahrim dia, ihram dia, niat ihram dia, Allahu akbar tu, takbir ihram macam ihram je lah. Allah takbir ihram tu pasal niat hati. Allah niat hati ni. Aku sembahyang fardu zuhur. Tu takbir ihram. Allah tu. Bila nak salam, tahallul panggil, tahallul. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bila kamu nak dirikan sembahyang, nak lakukan sembahyang, pakai takbir. Bila nak sembahyang, Allah, takbir ni. Bila kamu nak sudah sembahyang, tahallul taslim. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Cukup dah tu. Jadi Allahu, mula-mula sebut Allahu, sebut Allahu. Itu mula-mula sekali sebut Allah. Mana-mana ibadat kita setiap hal tu kena ada sebut Allah. Apa dia Allah itu? Kena belajar betul-betul deh. Kena belajar betul-betul. Leng, nota dia leng. Sudah tu bagi ya. Ni kita belajar Allah Akbar ni. Cukup tak cukup? Cukup hang bagi tu. Ni belajar betul-betul ni. Belajar betul-betul deh. Tu dia. Ready? Jaga dia. Jaga molek ni. Kita nak pasang dalam hati ni. Biar cermat, biar halus, biar sampai ke Tuhan. Biar sampai pada Allah. Biar ada mesra kasih dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jaga baik. Jaga. Ni tak betul erang ni. Bismillahirrahmanirrahim. Mempraktik ajaran yang tersirat dalam ungkapan Allahu Akbar. Apakah perkara yang semestinya kita sedar, kita hidupkan hati kita. Hidupkan hati kita itu pada masa sebut Allah. Mulut kita lontar Allah, hati kita masuk Allah. Benda dalam tu ada. Bawa ke akhirat. Di dunia sampai ke akhirat. Perhati betul-betul ni. Kalau mati saya, perhati dah saya nak menyapa benda ini. Ini ummahatul zikri, ibu sekali zikir, induk sekali zikir ialah Allah, Allah, Allah dalam hati kita. Tengok ya, berarti mula. Tenang, tenang. Tenang, tenang sebab Allah ni tenang hati kita. Dalam ungkapan Allahu Akbar sebagai takbiratul ihram, mula-mula kita takbir tu tersusun daripada kalimah iaitu Allah sekelimah, akbar satu kalimah. Dua kalimah dalam tu ada. Jangan tidur. Jangan tidur bukan tidur mata, jangan tidur hati. Mata dah apa tidur, hati pun kena celek benda gini. Celekkan hati. Tidur mata tak apa, jangan tidur hati. Tidur celekkan hati. Ada dua benda nak khabar, Allah se akbar se.
Dalam ajaran psikologi tasawuf Islam, kedua-duanya mempunyai dua dimensi, dua perspektif, iaitu luar orang Allah dalam se, akbar luar dalam se akbar tu. Tak siapa lagi ni? Ada dua. Allahu akbar luar orang, lontar keluar, tak masuk lagi nanti dia sebab ada suara. Allah, hak ni dalam kita nak masuk sini. Nanti dulu. Ni mula-mula ni. Yang takut. Ataupun zahir dan batin. Zahirnya bunyi dia Allahu akbar. Dalam tu Allah, sejuk hati, lembut hati. Tak siapa lagi tu. Nanti. Ataupun juga secara lafzi, pengucapan lisan. Sebut lisan Allahu akbar. Hati bahasa kau ni, hati bahasa zuk, mari zuk. Bagi masa terhibur hati kita. Sejuk mata hati, jinak mata hati, cinta rasa dengan hati kita, dengan zuk kita, dengan taste kita, dengan feeling kita, dan emosi kita. Ada sini. Dah siapa lagi tu? Tu baru mula tu. Tu dia. Ingat ya, ingat baik. Ibaratnya seperti kulit dengan isi. Kita nak makan buah durian, koyak kulit dulu, baru ambil isi. Tak cukup. Rasa manis ke tidak? Sonok tidak? Allah itu sebagai sebutan lisan, zahir. Tenang hati kita sebut Allah. Mesra rasa, itu batin. Tuhan kata dalam Quran, ingatlah kamu hai Muhammad, bila kamu sebut Allah, ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Bila saja sebut Allah, Allah, tenang hati-hati, hati tenang. Sebut Allah, 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 ya Allah, ya Allah, ya. Hati tenang. Sebut hati Allah, Allah. Lembutkan hati, sejukkan hati, murnikan hati, curah hati, terpesona dengan Allah. Tanggapan pula ni tanggapan kita tentang Allah Akbar. Macam mana kita nak tanggap, nak dapat, nak kuasai. Kita nak merealisasikan, nak menghayati sebut Allah tu, hati kita berasa sangat murni, sangat cerah, sangat mesra, sangat lembut hati dengan dia tu. Betul-betul kita rasa khusyuk dengan dia, tawaduk dengan dia. Bila hati kita ada zuk khusyuk, ada zuk tawaduk, hati kita bertambah iman dengan Allah. Hati bertambah dengan iman kepada Allah bila hati kita khusyuk pada dia, tawaduk dengan dia tu. Iman kita bertambah, bukan menurun, dia naik. Dia naik ke atas, dia tak turun ke bawah. Dia jadi vertikal, bukan horizontal. Dia tak mendatar. Hati kita naik kepada Allah. Allah, 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 Allah takak. Allahu Akbar, jatuh sini. Allahu Akbar, jatuh sini. Rasa selalu nikmat. Ingat khusyuk pada Allah. Dengar anak tunjuk secara isyarat lah. Mana nak tunjuk nanti tak boleh, tak nampak nanti masing-masing tu. Dengar ya. Apa di hidup? Apa di hidup kita? Nafas. Hidup kita adalah nafas. Nafas kita dia ada waktu. Waktu nafas naik, dia naik. Allah, dia naik nafas. Nafas turun, dia turun. Nafas stop, mati kita.
Ingat. Kalau tak percaya, kita itu orang telaga. Orang telaga. Percik tubuh kita peluh. Nyawa nak keluar ni. Pucat. Kalau orang tak tolong kita, mati kita. Pasal kurang oksigen. Kurang nafas. Kurang udara. Kita dipenuhi dengan udara, oksigen. Oksigen tu dia ada masa dia. Masuk ke tubuh kita, jadi nafas melalui paru-paru kita, jantung kita, menafas. Hidup. Nafas tu hidup. Nafas stop, mati. Itu rahsia. Dah nak benda gitu. Buat apa? Sebab itulah kita diajar berzikir. Bila kita sebut Allah, Allah, naik nafas. Tu sini. Allah. 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 Bila takbir, Allah, akak nafas. Allahu akbar. Tengok sini. Itu dia. Barulah hilang segala-galanya. Larat diri kita hilang. Pasal kita dengar Allah akbar tadi. Itu rahsianya. Nabi suruh semayang dengan Allah akbar dulu. Supaya kita galik dengan Allah. Semayang kita tuang terima pakai awal lagi. Dapat pahala dah, dapat mutabat imam dah tinggi kita. Allah. Itu zuk mari. Zuk khasyuk. Bila zuk khasyuk kita dengan Allah tu, tawaduk dengan Allah tak ada, Allah kosong kita dengan Allah, iman kita bertambah selalu. Rasa bertambah. Mana tanda iman bertambah? Bila semayang jadi manis, semayang jadi zarat, seronok kita semayang, seronok kita zikir Allah 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 Allah, sedap Allah Allah, manis, seronok, tenang, cerah, jernih, lembut hati, sejuk hati dengan Allah tu. Itu guna nafas. Itu dia panggil zikir nafas. Latihlah 300 kali sehari semalam. 300 kali je, tak banyak. Allah. Allah. Kosonglah. Allah. Dah semayang boleh. Allah. Dapat selalu martabat kita orang iman yang bertambah. Zadathum imana. Tuhan kata bertambahlah mereka itu dengan iman yang tinggi. Walau lebih tawakkalun, dengan Tuhanlah dia bergantung. Itu dia. Siapa tak faham tanyalah. Ada nak faham tanya, cuba tanya. Ini pengalaman. Sebab agama itu ada 3. Kalau kita belajar bab semayang, bab beriman, bab zikir, bab baca Quran, bab doa, bab semayang tahajud, bab semua munajat, bab munajat, ada 3. Satu kita buat, pekat buat, semata-mata buat. Pekat kedua naik lagi, buat atas nama kesedaran, sedar kita buat tu. Kita buat dalam bentuk pengalaman, dapat pengalaman. Keindahan emosi kita jadi tenang. Itu kita hendak. Kalau bermati-mati yang kita semayang, sampai satu kat hati kita tak khusyuk dengan tahu Tuhan, macam mana kita dah dapat bertambah iman? Hati kita keras sama hati kita. Sebab Allah tak sejuk hati kita. Macam mana iman nak tambah, main keras sama hati tu. Dia hati lembut. Zadathum imanan wa ala bi tawakkalun. Pertama oleh mereka itu, dan pada Allah mereka bergantung. Punca daripada Allah Akbar tadi lah. Allah Akbar tu nama Tuhan. Allah nama Tuhan yang bertalbian. Akbar tu maha besar, maknanya dia menguasai semua segala-galanya. Orang lain di bawah dia belaka. Dia tabik Allah belaka bawah-bawah dia. Ingat pada Allah tu, hati kita jadi masih dengan Allah. Barulah nama hidup kita ada filsafah. Hidup kita ada tujuan, ada tempat pegangan, bergantung pada Allah. Itu nama akidah. Itu nama iman. Itu dia. Agak faham lah tu.
Kena buat Allah. Allah. Sekurangnya kita semayang mula-mula sekali tak apalah. Mula-mula sekali tak apa dah. Nak dapat mula-mula sekali. Allah. Rasa sejuk, hati khusyuk dengan kita tawaduk dengan dia. Akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allah. Cuba latih. Allah. 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 Keluar mata. Zuk datang ketika itu. Itu iman kita bertambah. Jaddidu imanakum bizikrillah. Hendaklah kamu memperbaharukan iman kamu dengan Allah sama kalau boleh. Dalam ibadat kita kena jaga saja. Sebab Allah, sebab tu dalam semayang kita kan. Tengok semayang kita. Mula-mula sekali. Allah. Bila rakaat mula, Allahu akbar. Bila turun, Allahu akbar. Dah dua sujud, Allahu akbar. Sujud, Allahu akbar. Naik balik, Allahu akbar. Kan banyak dia punya frekuensi dia tu. Ucap kali dia banyak. Frekuensi banyak. Itu menunjukkan benda penting. Itu dia. Dari istilah bahasa tanggapan mengenai takbiratul ihram itu boleh diperhatikan dari dua segi. Pertama dari segi bahasa, yang kedua dari segi istilah. Istilahnya makna khusus. Dari segi bahasa, ia menunjuk kepada arti Allah yang Maha Besar. Petunjuknya itu secara juz'i, sebahagian saja. Kerana kita sebut dengan lisan, kita nak bahagian hati nak ada juga tu. Bukan Allah Akbar saja di mulut kita, di hati pun ada masa Allah dalam hati kita tu. Suara hati kita tu ingat pada Tuhan menyebabkan jiwa kita berasa teringat-ingat, rasa masa sejuk hati dengan dia. Sejuk hati kita. Jinak hati kita. Tak liar hati dengan Tuhan, tak lari dengan Allah, tak tinggal Allah dalam hati kita. Masa takbir Allahu Akbar tu. Jangan buang Tuhan. Yang buang tu, yang tolak dia tu. Sebab hati ni rumah dia sini. Bukan rumah mana tempat kita ingat ke dia sini. Ada hadarah dia sini dalam hati kita tu. Bila ada Allah tu, syaitan lari. Musuh kita mari, nafsu tu lari. Masuk Allah sini. Tidak teluh pada pecahan hati. Kalau sebut Allah saja dari segi bahasa, tak ceruh hati. Bahkan kita gunakan bahasa hati juga. Bahasa hatinya Allah ni, dia nak rasa mesra bahasa hati. Kalau kita kasihkan anak kita kan, bahasa hati ni bahasa sayang anak tu. Sebut nama anak kita, saya sayang. Itu bahasa hati tu. Kamu tak sebut je sayang, sebut di mulut je sayang. Dan hati buat mesra, itu mana sayang. Itu. Jadi naknya pengalaman zuk yang mendalam, zuk hati yang mendalam, yang naknya seronok hati kita. Itu dia. Seronok hati kita. Bila ia sekadar itu sahaja, secara harfiah, secara huruf, Allahu Akbar. Itu lah. Allahu Akbar. Dah. Sekat tu lah. Itu huruf. Dah letak ke mana? Letak keluar. Allahu Akbar. Bukan Allah Akbar masuk dalam itu, tak keluar. Ini penuh hati kita. Tak masuk makna dalam ni. Itu dia. Secara lafzi saja menjadi kalimah tunggal. Kalimah Allah tunggal kan? Jadi tidak ada tarikan hati kita masa itu. Sebut lisan saja. Itu dia. Jadi kita latihlah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kita latih. Akhir dah apalah semai. Allah, mari selalu tajalli dia nyata Allah dalam hati kita tu.
Kenyataan dia Allah datang sini. Barulah sebenarnya kita jadi perfect, sempurna, jadi kamil. Bagi boleh. Yang jadi macam orang awam tu semayang tak mengenal Allah. Apa dia Allah? Tak boleh jawab. Dia kata Tuhan. Dah apa dia Tuhan? Allah lah. Dah Allah tu Tuhan lah. Tuhan mana yang menjadikan alam? Dah menjadikan alam. Kalau alam tak ada Tuhan lah. Itu tepat iman dia gogek. Kalau dia kata Allah tu ada alam ni. Betul lah. Dah kalau alam tak ada Tuhan. Dia orang jawab. Itu iman dia gogek. Tahu gogek? Gogek ni maknanya tak kemas. Kita tidak apa. Sama ada alam ni ada. Sama alam ni tak ada. Tuhan ada dah. Kita pegang Tuhan dulu. Tuhan sekarang, Tuhan akan datang. Alam ada tidak ada tak kira lah. Kiamat keluar. Hancur lebur. Tuhan ada juga. Kuatnya kita beriman Tuhan tu. Tak perlu berdalil. Tak perlu ada bukti Tuhan tu. Tak perlu. Perlu apa? Alam ni berada. Sedangkan Tuhan tu Qadir Azali dia tu. Dah kekal sama. Itu dia. Dan hati. Boleh tenang hati kita. Jadi kalau kita berzikir dengan lisan saja, Allah Akbar tu tidak dengan hati. Jadi maka jadilah dia sebagai mereka yang hilang zul khusyuk dan tawaduk kepada Allah. Itu dia. Pada awal semayang lagi tu. Kalau orang tu dia Allah Akbar tu, dia tak ingat kepada Tuhan lah tu. Payah ke? Payah ke? Tak payah. Tak payah. Kalau orang kata, mana nak ingat Tuhan kau? Ingat. Itu bukan nak tahu kita ingat tu ada simptom dia. Sim tanda dia. Allah. Berasa tak zuk kita? Ingat dia. Itulah dia. Taste dia. Apa kita panggil feeling. Taste. Zuk bahasa Arab. Syur. Bahasa Melayu, cita rasa hati. Bahasa Allah. La ilaha illallah. Masa sejuk hati. Itulah makna adanya kita ingat kepada dia. Ada rasa. Zuk nama dia. Ada rasa. Kalau orang sakit, dia makan ubat. Tak. Dia makan ubat. Orang sakit dia makan ubat. Orang sakit dia minum air. Tak. Dia minum air tu pasal pahit. Ada air tu manis. Pasal air masa itu tak guna pada dia. Pasal dia ada penyakit. Jadi air tu jadi pahit pula. Gitu. Orang sihat, dia ada sakit. Kalau makan ubat, jadi pahit. Tak apa. Pasal ubat tu nak lawan musuh tak? Nak lawan kuman tubuh kita. Sama juga nafsu kita, dia pahit. Pahit dia. Pahit dalam hati kita. Malah nak berzikir tu. Tapi kita lawan dia dengan zikir yang manis. Allahu Akbar. Allah. Lari selalu dia. Kecil pada lari. Berok ceceh atas tanah lari. Dalam hadis ya. Lari kucuk tu. Ceceh tai-tai. Boleh sebut Allah Akbar. Ya, kita nampak sebagai alam rohani. Kita yang dirosak musuh adalah ni musuh. Musuh kita nafsu kita, syaitan kita. Allah Ta'ala, Tuhan, Nabi sendiri ada berkata. Dia kata, anjing yang hitam tidak boleh masuk dalam hati orang beriman. Bukan anjing hitam tuan jalan, tuan jahat tu bukan. Anjing hitam ni syaitan. Tak boleh masuk dalam hati orang beriman ni. Musuh kita, syaitan. Itu kena buang. Baru malaikat rahmat masuk hati kita. Bila berzikir pada Allah, rahmat hati kita. Masuk surga, rahmatkan Allah. Itu cara dia. Seorang tu masuk Islam, masuk neraka, masuk surga tu kerana apa? Kerana amalan kita. Tak, amalan tu sebagai tugas kita. Masuk surga tu kerana rahmat Allah. Orang banyak ibadah. Tanya Nabi, ya Rasulullah, saya beribadat Rasulullah. Adakah saya masuk syurga
dengan ibadat saya itu, melalui ibadat saya itu, menerusi ibadat saya itu. Tidak. Sesungguhnya aku juga tidak masuk syurga menerusi ibadat aku. Tapi illa ayyatarammadiyanillahi birahmatihi, mereka dengan rahmat Allah lempah kepada kita, rahmat dia lempah kepada kita sebab kita buat ibadat, kan rahmat dia lah mengheret rahmat itu kepada kita, bukan amalan heret kita, tidak, rahmat Allah heret kita masuk syurga. Itu kita rahmat Allah ibadat tu ar-rahmanir-rahim tu lah. Bismillahirrahmanirrahim, rahmat Allah, rahmat rahim tu lah. Rahmat atas dunia nama Rahman, rahmat akhirat nama Rahim, nama dia. Itu dia. Habis. Tengok tu, nama tu Allahu Akbar dilihat dari segi pandangan hakikat. Hakikat ni ya. Allah Akbar dilihat dari segi pandangan hakikat, maknanya pandangan hati. Pandangan hati. Secara jelas mereka istilah ilmu Islam, Al-Quran dan Al-Quran, bahawa Allah itu nama Tuhan kan? Allah itu nama Tuhan. Allah itu kata kita apa dia Allah? Ini khabar ni. Allah itu sebaris itu. Ada selain itu. Ada dua lain kan? Selain itu. Nak serti sikit. Allah itu apa dia? Ialah alamun, bukan ilmu tu. Alamun. Alamun mana isi alam. Isim alam nama yang jelas. Orang tahu belaka. Allah itu ialah alamun li dzati man abda'al alama wa awjadahu wa ta'anuzumahu wastanara bi qalbu wa tma'anna bih. Artinya Allah itu ialah, Allah tu nama khas bagi diri Tuhan yang menjadikan alam. Allah itu nama Tuhan. Bukan Tuhan dia, nama dia. Allah itu nama Tuhan yang menciptakan alam. Dia menciptakan siapa ke Allah? Ialah nama Tuhan yang mencipta, mentadbir alam itu. Itu nama dia Allah. Itu dia. Jangan pandang lain lah. Apa dia Ismail? Nama orang. Dialah yang buat masjid ini. Gitu contohnya. Tapi alam ni namanya Allah. Allah jadi tukang buat alam ini. Dulu saya akan datang, dia yang mentadbirkannya. Itu dia nama Allah. Allah tu nama dia. Dia ada sifat, dia ada apa? Dia ada zat. Faham molek tu. Biar kerti betul-betul ni. Biar faham, biar matang. Biar mature kita dalam bagian Tuhanan ni. Kalau tidak kita gogeh iman kita. Gogeh akidah kita. Biar tepat. Allah tu nama dia. Nama Tuhan yang mentadbirkan alam. Tengok sini. Allah itu ialah nama khas, nama tertentu pada Tuhan. Allah tu. Sebab tu orang kafir nak sangat Allah Ta'ala dia tu. Allah Ta'ala kita nak ambil. Nak boleh kita injil dia tu. Kita tak beri. Sebab Allah dia lain. Allah dia tiga. Tuhan dia tiga. Tuhan kita satu je. Dia nak ambil orang bodoh dalam tu. Tak boleh. Dia nama khas bagi Tuhan ni. Allah itu ialah nama khas bagi zat diri yang menciptakan alam, dia tadbirkan alam, dia create alam. Tuhan itu the creator of the universe. Dia mentadbir seluruh alam. Dialah yang membuatkan menjadi alam. Dialah menjadikan buat alam ini. Ini bekas perbuatan dia, bekas faal dia. Dan dialah yang mengatur. Ada roh, saya tambah roh mengingat alif tua roh. Dia mengatur, yakni dia mentadbirkan alam ini dengan peraturan, dengan sunnah alam. Alam ni tapi ada undang-undang. Pagi naik matahari, jatuh matahari, habis jam. Naik malam, naik pula bulan. Itu.
Dijadikan pokok tu tumbuh, ada buah untuk kita makan. Itu sunnah alam Tuhan buat begitu. Dan laut adanya ikan dan sebagainya untuk kita makan. Sunnah Tuhan buat tu. Itu dia. Dialah tu. Siapa dia pandai buat seming ni? Siapa dia buat pandai besi ni? Orang buat hak tu habis dia dah. Siapa yang boleh mereka bulan bintang berjuta-juta tahun tak punah-punah, tak pecah-pecah bulan tu, pilih bumi kita bulat bergetar tu, musim atas akhir dia berjuta-juta tahun tak pecah-pecah, tak terentak, tak ada tiang dia, tak ada tali dia, pusing ligat keliling matahari sampai sekarang. Dia mentadbirkannya. Itu bernama Allah. Itu dia. Dengan dialah hati mendapat cahaya petunjuk kebenaran daripada Tuhan lah, dapat petunjuk. Dia beri kita buah kayu, ada manis, kita boleh makan. Tapi kita ada perasaan nak makan manis, nak makan sedap, nak makan sedap masam, boleh rasa belaka. Kalau kita makan gula berasa manis. Tapi yang herannya bila makan gula berasa manis tu, bila sebut Allah tak manis. Di mana silap? Di mana? Gula Tuhan beri tu kita rasa manis. Bila sebut Allah tu tak manis. Dia mana silap? Silap musuh banyak latih kita ni. Hijab tebal sangat. Buang latih. Allah. Allah. Zikir naik. Allah. 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 Jangan tunjuk orang jadi munafik. Jangan tunjuk orang jadi besar diri. Jangan tunjuk orang jadi riak. Ikhlas kerana Allah. 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 InsyaAllah hati kita jadi sejuk, makin sejuk, iman bertambah, iman jadi kebal. Itu dia. Jadi panduan hidup diberi kita, diberinya dengan agama Islam, diberinya kita Islam, diberi kita iman dengan hati, diberi Islam dengan otak, dapat fikir dengan otak, kenal alam, dapat mutarabih alam. Dia kenal kita dengan hati, dapat mengenal siapa Tuhan. Dia kenal kita ada nafsu, dapat kita makan minum dan sebagainya. Tapi dia belaka tu. Itu panggil sunnatullah. Jadi dan menghayatinya hati orang beriman menjadi tenang. Jadi orang beriman dia jadi tenang lah maknanya. Bila dia dapat ingat pada Tuhan tu. Dalam Al-Quran Tuhan janji dah. Tuhan kata Allah, adakah tidak? Allah maknanya adakah tidak? Bizikrillah, bila sebut Allah, 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 tenang hati, tatma'innu qulub, tenang hati. Adakah tidak mu sebut Allah, Allah nama aku tu, tenang hati mu ada tak? Dulu masa belum ada kita, masa belum ada dunia, Tuhan cuba dah. Kita ada pelan dulu ni. Masa kita turun di dunia ni, bulan dia lagi, Adam bulan dia lagi, akal kita dah ada, ruh kita ada, nafsu kita ada dah ketika itu. Tuhan panggil nyawa kita, pelang kita ada sana dah. Sini baru kita buat jadi orang. Tuhan tanya ruh, ya ruh, alastu bi rabbikum, bukankah saya ini Tuhan kamu? Ruh kita jawab, qalu bala syahidina, ya Allah, aku percaya, aku saksi, engkau lah Tuhan kami. Akal pula, ya aqlun, akbil, mari sini akal, mengadap Tuhan nu di alam nu, alam Jabaruk nu. Alastu bi rabbikum, bukan engkau saya ni Tuhan kamu? Akal dia jawab, qalu bala syahid, ya Allah, bahkan betul, engkau lah saya saksi, engkau Tuhan kami. Adbil, pergi cukup. Nafsu mari sini, akbili, mari. Alastu bi rabbikum, bukanlah aku ni Tuhan kamu? Dia mau jawab apa? Ana enta. Mu aku dah suku-suku. Nafsu mai kotu jahat. Ni dia jahat kita ni pasal nafsu. Tak gunakan akal, tak gunakan hati. Tu rosak je. Kudang zikir, buat nafsu, buat ikhlas betul-betul kerana Allah. Akal kita celak,
hati kita sejuk. Allahu Allah. Allah dapat. Musuh kita lari dah. Tak tolak Tuhan kita. Tak tinggal Tuhan. Kalau tidak, kita duduk syaitan dengan nafsu kita ni. Malah nak berzikir 300 kali semalaman tu. Malah. Pasal tu, dalam kita sudah dikuasai, ditakta oleh nafsu atas aras hati kita. Dia tak lari. Bila dia berzikir, Allah, Allah, dia lari. Jadi hati kita, dia perintah, ditabik oleh aras hati kita ni dengan iman kita, dengan tauhid kita dengan Allah SWT. Itu cara dia. Itu jelas. Ini ada sambungan lagi deh. Tunggu ke depan. Balik semula pada kita. Jadi kata dia wasani yang keduanya daripada rukun semayang takbiru taharrumin takbiratul ihram lil khabaril muttafaqi alaih, kerana ada hadis yang bersepakat antara di atasnya, iaitu hadis Bukhari dan Muslim. Tulis muttafaqu alaih, mana hadis ini ialah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dalam kaedah kita belajar hadis, bila dia kata hadis muttafaqun alaihi, hadis yang ittifaq, makna bersekata ulama, ialah hadis Bukhari dan hadis Muslim. Dia kata gimana? Iza qumta ila salati fakabbir. Bila kamu melakukan solat, bertakbir ihramlah kamu, hendaknya Allahu akbar. Berapa lama boleh takbir tu? Panjang mat dia berapa? Jawab. Berapa panjang mat? Paling panjang mat isma'. Allahu akbar tu. Allah tu berapa lama boleh baca yang habis isma', dia panggil isma'. Alif shin berain alif. Alif shin beralif ain, isma'. Isma' mana panjang mat tu habis kenyang. Kalau banyak tambah lagi tak cakap kita, tak cakap dah. Kenyang cukup satu je. Kalau tebal sangat kita panggil rosak kita punya imam. Isba' di sini menurut ulama fiqh 7 alif 14 harakat. 7 alif betul alif. 7 alif cacah. 1 2 3 4 5 6 7. Satu alif 2 harakat. Ni. 1 2 alif 3 4 14 harakat. 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. Tinggal 14 harakat. Allahu akbar. Hanya tu lah dia bilang. Dalam itulah kita dapat sentokkan tarikan Tuhan kepada kita, tarikan kita kepada Allah. Pasal apa? Kita tak ingat lain. Itu punca je. Kalau tak boleh, buat sekali lagi. Allah menghadap ke belakang ni. Allah, supaya dalam Allah tadi kita dapat sedut, hati dapat sedut. Makna yang ada dalam Allah itu ialah nama dia, isinya berasa manis, berasa sejuk, berasa tenang hati kita, khasyuk kepada Allah, tawadhu kepada Allah, wara' kepada Allah. Itu wasiat. Jadi orang lain tak ada lah. Syaitan tak masuk, lari terus, tak masuk. Pasal kita dengan Allah sendiri. Latih. Kena training benda gini. Training seorang diri. Jangan tunjuk-tunjuk kepada orang. Jangan riak-riak kerana orang.
Jangan ujuk. Heran aku. Mengapa aku boleh ni orang lain tak boleh? Sedapnya, lazatnya, khusyuknya, tawaduknya, waraknya, aku sebut Allah. Jangan heran diri. Itu punya Tuhan. Jangan sombong dengan Tuhan tu. Syukur pada Allah kita nak. Kalau boleh macam tu, kita punya darajah tu. Excellent kita tu. Gitu. Kalau tu nak jaga, duk main luar-luar ni tak jadi. Kita jadi imam. Allah ingat orang belakang tu. Jangan minta maaf. Kita nak bawa orang ke Allah, ke akhirat, hati kita ingat orang. Ingat tu. Tuhan panggil. Mu semayang dulu. Mu nak suruh orang tengah, mu takbir, nak suruh tengok, mu duduk depan tu. Panggil orang tu, hak mu yang mu ingat ke dia, tak ingat pada aku. Itu dalam hadis. Panggil. Aku nak tengok. Hak mu semayang dulu, mu ingat pada orang belakang mu tu. Orang besar mari mengingat orang tu. Mari, bawa dia ke sini, tunjuk. Nak tengok. Hak mu ingat, mu semayang Allah Akbar tu, orang belakang tu orang besar. Pergi cari dia, cari. Bertemu lah. Dan rekod tu ada kan. Baru tahu. Kita orang belajar ilmu ni, ingatlah. Siapa ada belakang kita, kita dengan Allah ketika itu. Maha besar akbar tu sama besar kan? Orang dia kecil-kecil belakang tak tu. Itu dia psikologinya. Psikologi tasawuf. Psikologi yang memang dengan Allah. Akbar tu maha besar tu segala-galanya. Kita dengan Allah kita tu. Allah akbar dengan Allah. Buatlah kita dengan Allah. Orang ikut kita, ikutlah. Itu cara dia. Habis. Summiya bidzalika لأن المصلي يحرم عليه به ما كان halal lahu qablahu min mufsidati shalah. Takbir ini dinamakan dengan takbir tahrim, takbir ihram, sebab setelah bertakbir orang solat haram melakukan beberapa hal yang sebelumnya. Hal yang ia lakukan iaitu perbuatan yang membatalkan solat. Pasal apa dia panggil takbir tu? Takbir tu Allah Akbar lah ni. Ihram tu haram. Takbir haram. Haram apa? Maknanya bila takbir Allahu Akbar, perbuatan kita takbir tadi menyebabkan kita boleh masuk semayang sebab Allah Akbar tu. Segala benda-benda hak yang kita buat sebelum tu halal. Boleh bercakap, boleh makan, boleh minum. Dan takbir juga habis tu tak boleh cakap dengan orang, batal semayang. Tak boleh kita berlari dah tiga langkah, tak boleh dah. Tak bolehlah kita makan minum dan semayang lepas takbir tu. Kalau makan juga berdosa kita macam main dengan semayang tadi. Itu ihram ni panggil. Mengharamkan perkara yang halal dalam semayang lepas kita takbir. Belum takbir nak makan kenyafuk pun tak apa. Dalam takbir Allah Akbar makan tak boleh. Siapa pergi salang tu. Jadi masa kita tak makan, tak minum, tak bercakap ketika itulah masa peluang kita dengan Allah. Sebut akan nama dia. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji Tuhan yang rahmat rahim kepadaku. Yang menjadikan alam. Dia bercakap dengan dia. Tuhan jawab ke mana? Ini kita akan baca ke dalam. Tuhan jawab ni. Asna ala ya abdi. Oh hamba aku puji aku. Aku puji dia. Jawab Tuhan. Itu dia. Waju'ila fatihat as-salati liyastahdil musalli ma'na ad-dal ala azamati mataya khidmatihi hatta tatimul haibat wal khusyu'. Ia dijadikan sebagai pembukaan solat. Bila kita sebut Allahu Akbar, itu mula semayang kita. Sebut Allah tu, mula semayang kita. Agar supaya orang yang bersolat tadi mengecamkan makna, supaya kita kecam makna. Kita kena cam makna Allahu Akbar. Apa makna dia? Kena cam. Kena tentukan makna Allahu Akbar. Apa makna Allah tu? Kalau makan nasi, apa ni makna dia? Saya nak tanya. Apa dia makna makan nasi? Cuba jawab. Kita kata makan nasi, makan nasi, makan nasi.
Jawabnya kenyang nasi itu mana makan nasi. Makan nasi saja tak kenyang nak buat apa? Allah Akbar aja. Hati tak rasa kosong tuan. Nak buat apa? Itu kiasan lah mana. Tapi bukan kita begitu makna nak kabur cara dia kabur ni gitulah maknanya. Itu dia. Mencangkan makna dia makna menunjukkan keagungan Tuhan. Kita sebut Allahu Akbar, Allah Maha Besar, makna kita takbir tu tak boleh kita sombong dengan dia. Akbar tu Maha Besar, tak boleh kita sombong dengan dia. Bila tak boleh sombong dengan Tuhan tu, khusyuk kita. Tak boleh terbangkok dengan Tuhan tu, tak boleh kita sombong, takabur dengan Tuhan tu. Allahu Akbar tu Tuhan Maha Besar tu, tak boleh kita takabur kepada dia, tak boleh sombong dia. Sebab itu kita Allahu Akbar tu ingat kita hamba dia, khusyuk kita, tawaduk kita, ikhlas kita kan dia. Itu dia maknanya. Kalau makan nasi kenyang kita, itu makan nasi. Kalau Allah Akbar, kenyang hati kita, roh kita, naung kita dengan Allah Taala, hati kita khusyuk dengan dia, hati tenang dengan dia. Itu makna Allah Akbar. Di mana menunjukkan keagungan zat diri Tuhan yang siap untuk mengabdi kepadanya. Jadi kita takbir itu Allahu Akbar, kita ready kita nak ibadat pada dia. Apa sebab kita ready? Kerana kita ada hati untuk kita ingat ke dia, ada akal untuk kita ingat kepada nama dia, ingat kepada perasaan kita nak ibadat pada dia. Hati kita ready. Apa benda ready? Bersedia. Allah, sedia hati kita. Allahu Akbar, ready, siap nak ingat dia, siap hati kita nak khusyuk dengan dia, tawaduk dengan dia, warak dengan dia, hebat dia, rasa sejuk hati dengan dia, lemah lembut hati, sejuk hati dengan Allah. Itu latif nama dia, lembut hati dengan dia sebab Allah dia. Itu dia. Itu kakak hati tu. Sifat hati tu. Khidmat pada dia. Khidmat solat tu kan dia bukan nilai. Sehingga dengan demikian akan sempurnalah hebat berserta khusyuk padanya. Hingga kita berasa hebat kita dengan dia tu. Hebat Allah dengan kita hebat dengan dia tu. Tak ingat lain dah. Tak ada kehebatan kita, maka kehebatan Allah. Tak ada khusyuk kita, maka khusyuk Allah. Dah sembahyang. Tak lama. Habis tinggal 5 minit yang sembahyang lah. Waktu nak isi. Lepas tu kita pergilah ke mana-mana pun. Dah sembahyang kita kira ni. Biar ada makna. Biar ada signifikan dia. Biar ada guna faedah sembahyang tu. Guna faedah sembahyang tu biar ada dalam tu. Biar untung sembahyang kita. Nak berniaga biar untung. Itu dia. Wa min thamma zida fi takrarihi liyadum istihbabu wa min thamma zida fi takrarihi liyadum istishabu zainika fi jami'i salati. Dari segi inilah kata dia, maka takbir selalu disebut-sebut berulang-ulang kali dalam solat. Sebut berulang kali. Tengok ya, tengok satu rakaat saja takbir berkali. Tahu. Allahu Akbar. Cuti. Allahu Akbar. 2. Sebab Allah tu tak apalah. Itu tasbih. Rakaat Allahu Akbar. 3. Apa ni sujud? Duduk atau sujud. Naik balik. Jadi 6 di situ. 6 kali kita ingat Allahu Akbar dah sembahyang tu. Bila sebut Allah tu mari selalu Allah. Gak mari. Apa pun dia gak mari tu. Saya panggil gak. Gak tu maknanya tak payah dia rancang maknanya. Tak payah dia plan, tak ada planning gitu. Dia mari automatik Allah. Masa bangun tu sama Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allah mari selalu. Secara spontan, tanpa dirancang, dia mari. Sebab tu sudah jadi habitual action. Habitual action makna tindakan kita sebagai hobi kita dah. Habit kita kalau kita gitu dah. Sebab Allah tu tenang hati kita, masa hati kita dengan dia. Itu yang kita nak.
Itu dia. Agak kata dia hebat dan khusyuk itu selalu berada selama melakukan sembahyang. Dan sembahyang tak ada kena ada lah. Baik. Jangan duka cerita. Di Kaabah ni ideal. Apa mana ideal? Apa mana ideal? Unggul. Apa mana unggul? Molek sangat. Molek sangat. Ramai orang tidak boleh buat. Mereka orang soleh-soleh memang dia boleh buat sepenuhnya. Tapi dia beri peluang pada kita. Tak boleh banyak, sikit pun tak apa. Ma la yudraku kulluhu la yutraku ba'du. Kalau tak boleh semua sekali, sebahagian pun tak apa dah. Antaranya kata ulama, kalau kita sembahyang Allah, tunduk ke bawah, tanda kita kosong, tunduk balik tempat kita sujud, dapat dah bahagian kita kosong tawaduk warok dengan Tuhan. Baca Al-Haq memang ada faedah kan. Ada dah tu tasbih subhanallahil azim. Tasbih kita bincang, dia punya signifikan tu memang sangat luas. Cukup menyonokkan hati kita, nak bersihkan hati kita, tak berjodoh dengan Tuhan, nak bersihkan hati kita biar murni dengan Allah. Itu kita baca semula tu. Akhir sekali kita bersalam, Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Situ ada dah makan. Pasal apa? Hak dulu kita sebut Allah 14 rakaat. Allahu akbar. Allah mula-mula. Bersalam, Assalamualaikum warahmatullahi. Tu majlis sukun tak? Majlis sukun berapa rakaat dia? Isybah dia 6 rakaat dah. Mula-mula Allah, akhir dengan Allah. Penuh kita. Depan Allah, belakang Allah. Dalam ni gelonggong. Tak apa dah. Pasal mula ada dengan Allah, akhir dengan Allah. Bahagian kita dapat cukup kita. Walaupun tak banyak. Pasal nak banyak ni payah kita nak buat ni. Pasal kita banyak gangguan. Kadang-kadang kita tengah kerja-kerja, 15 minit nak masuk office dah. Ganggu dah. Tak apa. Bahagian tu kita dapat juga. Yang ni tak ambuhnya, dalam Quran kata apa ni, orang soleh ni sahung tu, bila orang tu dia semayang, dia lupa akan semayang dia, tak ingat lalu dalam semayang dia dengan Allah Ta'ala, itu lupa. Ataupun dia tak semayang lalu pasal masuk waktu lain no. Itu banyak orang rugi macam itu. Kita nak mula-mula sekali start buka semayang kita dengan Allah, beri salam kita dengan Assalamualaikum warahmatullahi. Ada waktu selamat dah kita. Dan semayang rokok tu memang terasa kerana dia. Ini tidak kerana gerak dari dia, bangun kerana dia. Memang kita rasa benda tu. Pasal apa? Kita buat ni atas nama orang beriman. Kalau orang Islam payah sikit ni orang beriman lah. Ingat dengan Tuhan. Itu cara dia. Sebab tu saya kata ideal benda ni yang dapat dicapai oleh orang beriman, orang mukmin. Sebab tu Tuhan kata dalam Al-Quran, kalau kita dengar kejut dah. Dengar ya. Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya semayang itu dia kenakan di atas orang beriman dengan ada waktu-waktunya. Orang beriman Tuhan kata. Tuhan dah kata inna salata kanat 'alal muslimina. Tak sebut muslimin, mukminina. Kerana orang beriman memang dia tak mungkin janji dengan Tuhan. Semayang dia cukup lengkap. Orang Islam semayang dia ada kurangnya dah. Kadang-kadang tinggal semayang tak qada. Itu Islam ke? Orang beriman bila tengah semayang dia qada terus lah. Itu cara dia. Jadi semayang molek, semayang beriman. Itu molek. Orang Islam sah juga semayang, bukan tak sah. Selamat juga dah hak gelap. Jadi kita naik pekat solat al-muslimin. Ranking naik. Salatul mu'minin. Lagi ranking naik. Itu peringkat Jusai. A, kelas A.
Salatul muhsinin. Itu boleh. Salatul muhsinin macam mana? Gambaran di sifat dia, anta budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun taru fa innahu yaraka. Kamu semayang ibadat kepada aku, ibadat kepada Allah tu seperti kamu tengok, mengetahui aku tengokmu, aku menyaksimu. Aku menyaksimu semayang, aku tengokmu semayang, aku tahumu semayang. Kita pula berasa Allah dengar kita baca Quran, Allah tengok rakaat kita sujud, Allah tengok hati kita kerana siapa kita semayang. Itu salatul muhsinin namanya. Boleh sekali tu. Boleh sekali tu. Itu dia. Cara dia. Salatul muhsinin Allah sangat boleh. Walau bagaimanapun semayang Islam tu sangat berkat. Tuhan tidak sia-sia ibadat dia. Kerana orang Islam lah, orang bawahan lah jadi maju ni negara, kata Nabi. Kalau tidak ada orang bawahan, siapa nak buat benda tu, benda negeri kelau siapa dia kalau tidak ada orang awam, orang Islam. Itu dia. Walau bagaimanapun jangan lupa. Jangan lupa dengan suatu peristiwa berlaku pada masa tamadun ilmu Islam zaman dulu di Baghdad. Abu Bakar As-Sibili. Abu Bakar As-Sibili di rumah dia berzikir 7 hari 7 malam. Zikir bukan la ilaha illallah. Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah. 7 hari 7 malam. Anak murid dia orang ramai gaduh lah. Guna tunggu semayang bila kok dia sebut Allah sama ni ya. Bila semayang ni Allahu Allah, Allahu Allah. Bosa pula. Cuba kita buat tik banding kita. Zikir banyak. Bosa pula dia sunnah. Bila anak murid dia ramai tu nak persoalkan, bila kau di semayang ni zikir sama 7 malam ni, makan dah siang dia kursi malam tu ni, macam mana dia punya strength dia tu, kekuatan dia, tenaga dia, energi dia tu, dia punya kesihatan dia. Orang report kepada Syekh Junaid Baghdadi, Tok Guru Syekh, saya nak mengadu pada Tok Guru Syekh Junaid Al-Baghdadi, ya Sayyidi, Syekh Abu Bakar As-Sibili ni saya nampak dia zikir dengan ismul mufrad, zikir bismi jalal, ismul jalal, jalullah ni. Zikir ismul mufrad mana? Zikir ismul zat. Ismul zat zikir mufrad, zikir satu je. Allah 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 Allah. Ini jangan tu je malam. Bila orang mengadu pada Syekh Junaid pergi tengok. Tengok ada dia. Allah. Saudi ya, ada tempat dia ada bilik kalau dia tu. Bilik dia apa ni beruzlah. Ya Abu Bakar, ya saya bilik. Mengapa engkau tak tidur? Mengapa berzikir Allah 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 Allah? Tengok. Hujah dia. Mengapa? Awak dah semayang ke? Tak tahu. Semayang tu lah. Itu dia. Baru betul. Ada orang lain ni kan, dan dia ingat Allah Allah tak boleh semayang. Pasal dia ingat Tuhan dah. Semayang tu dia ingat Tuhan dah. Dia ingat Tuhan tak boleh semayang dah. Ada orang belajar ini ada. Ada orang nukir bagi. Jangan begitu. Zikir lah di luar semayang. Semayang kena buat semacam. Tapi zikir setengah tu benda semayang ni tak ada ikhlas pun semayang bersama imam bersabuk orang ni. Imam rokok serabut disturb kita semayang tu. Dia yang Tuhan betul. Imam Allah kebar kita terganggu kita dengan orang disturb dia ada terganggu. Pergi semayang rumah sembahyang batin. Allah 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 Allah. Lebih baik dia semayang 4-5 ni. Semayang hulik kita. Oh dia sembahyang batin. Ada orang mengajar. Learning pun ada. Guru mati dah. Syekh Junaid sendiri khabar betul kamu. Nabi sendiri semayang buat masjid benar. Buat jemaah kan? Masjid.
Ada belajar tasawuf, dia tambah semayang kan dia dengan ketuhan dah. Dia pegang apa? Dia pegang apa? Dia pegang wa'budullah. Ingat ya. Wa'budullah. Beribadatlah kamu kepada Allah hatta ya'tiyakal yaqin, hingga yakin kamu kepada Allah. Bila yakin kepada Allah, tak payah ibadahlah. Tu punca ni. Tak payahlah dia yakin Tuhan, payah apa lagi? Itu dia. Pada hatta ya'tiyakal yaqin tu makna yakin situ maknanya mati. Pada aku hingga kamu mati, yakin kamu nak mati, semayang lagi maknanya. Itu cara dia. Jadi tambahlah, jadi kita belajar fiqh tersosang, belajar tasawuf pun dia sosang sama, tak boleh. Kita padukan antara fiqh dengan tasawuf, integrated, sepadu, sejalan, seluruh menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kita nak. Fiqh pun kita tahu, tasawuf pun terti. Baru kita dapat selamat dalam kerja ibadat. Sekian dulu ya, wallahu alam.